Ya dia. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor telah melakukan rombakan kecil Kabinet Negeri berikutan pengosongan portfolio bagi jawatan pembantu menteri kepada Ketua Menteri selepas penyandangnya Dato' Vetron Bahanda telah bertindak keluar sejak pertengahan Oktober lalu. Portfolio tersebut diambil alih Dato' Nizam Abu Bakar Titingan. Menerusi kenyataan media yang dikeluarkan di Ibu Negeri, Datuk Haji Ji berkata jawatan Datuk Nizam sebagai Pembantu Menteri Kewangan akan diisi oleh Datuk Julita Majungki yang sebelum ini sebagai Pembantu Menteri di Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Ini bermakna hanya seorang Pembantu Menteri di Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah yang disandang Datuk Flovia Eng. Sementara itu, Datuk Haji Ji turut mengumumkan pelantikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pintasan yang juga setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Negeri Datuk Fairuz Rendan menyandang tugas sebagai Pembantu Menteri di Kementerian Tugas-Tugas Khas dan Penyelarasan. Berikutan pelantikan itu, jawatan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Negeri akan diisi oleh Adun Kukusan Rina Jainal. Jelas Datuk Haji Ji lagi, portfolio Datuk Fairuz yang baru sudah diperkenan yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin, manakala Majlis Angkat Sumpah akan ditetapkan oleh pihak Istana Negeri kelak. Sementara itu, Kerajaan Negeri di bawah pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS telah melancarkan satu lagi produk jenama minyak masak sendiri dinamakan Sayang bagi memenuhi keperluan tempatan. Diterajui kumpulan sawit Kinabalu dengan anggaran pengeluaran mencecah 250 tan sebulan. InsyaAllah keluaran minyak masak ini akan boleh didapati di pasaran tidak berapa lama lagi. Minyak masak ini ada yang 1 kilo, 2 kilo dan 5 kilo. Harga minyak masak ini dia lebih murah daripada yang dijual, yang tidak bersubsidi. Tapi yang bersubsidi kita harganya sama seperti yang ada di pasaran ini. Beliau ditemui media selepas melancarkan minyak berkenaan di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Haji Ji, pengeluaran minyak masak ini diharap dapat membantu mengatasi isu kekurangan bekalan minyak di pasaran. Minyak masak ini diproses di kilang bertempat di Kunak. Jelasnya lagi, cadangan untuk meluaskan pasaran minyak tersebut di luar Sabah akan dipertimbangkan, namun keutamaan setakat ini adalah memenuhi keperluan dalam negeri. Sabah kekal mengambil pendekatan berwaspada dengan risiko penyakit berjangkit khususnya melibatkan haiwan ternakan. Langkah berkenaan dibuat memandangkan Sabah sentiasa terdedah dengan risiko penularan yang boleh membahayakan tahap kesihatan manusia. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, Sabah masih terdedah dengan ancaman wabak penyakit rabies dari Sarawak. Selain penularan wabak African Swine Fever turut menjejaskan populasi ternakan khinzir di negeri ini. Jelasnya pelbagai langkah awal berkaitan pencegahan penyakit berjangkit berkenaan telah dilaksanakan disebabkan lebih praktikal berbanding mengubati haiwan ternakan tersebut. Dia berkata demikian dalam ucapan perasmian Malam Apresiasi Jabatan Veterinar di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk James Ratib. Datuk Jeffrey menambah, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi keutamaan dalam pembangunan Sabah Maju Jaya. Oleh itu katanya, semua pihak di bawah kementerian tersebut perlu mengembling tenaga demi menjayakan wawasan, khususnya menjamin keselamatan makanan di negeri ini. Datuk Jeffrey berkata, ia juga penting bagi menampung permintaan yang semakin meningkat ekoran pertambahan jumlah penduduk dan pelancong masuk ke negeri ini. Kira-kira 9.6 juta pokok telah ditanam di Sabah melalui kempen penanaman 100 juta pokok sejak dimulakan pada tahun 2021 hingga kini. Komitmen tersebut akan terus dipergiat bagi memupuk semangat cintakan alam semula jadi melibatkan pelbagai lapisan masyarakat serta menyokong mengekalkan litupan kawasan hutan dalam negara ini. Jabatan Perhutanan bersama dengan pihak UMS dan juga kampung di sini sangat mengalu-alukan dan mengharapkan lebih banyak lagi penglibatan bukan saja di kampung ini, malah kampung-kampung di sekitar daerah Tawaran ini bukan di Tanghilan. Kita mengharapkan lagi penglibatan lebih luas daripada masyarakat setempat di seluruh negeri Sabah ini. Pada akan datang UMS
akan meneruskan aktiviti penanaman pokok ini bersama komuniti, sekolah-sekolah di Sabah dan juga di agensi swasta dan juga company syarikat peladangan. Saya rasa juga lah bangga sebab dapat join kan ini penanaman 100 juta pokok. Jadi banggalah perasaan saya. Harapan saya supaya orang-orang masa akan datang, orang dapat menghargai ini tanaman yang ditanam supaya orang dapat pelihara alam semula jadi. Aktiviti ini bagus juga, tanam pokok lah. Kan selalu ada buat begini, jadi dia kebaikan untuk nature semua itu. Kalau ada lagi program begini, saya mau juga ikut. Saya support more for the care of our nature and our mother nature, all that. I will support this program, and to me it's a very good program. Mereka berkata demikian semasa ditemui dalam Majlis Perasmian Program Penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok peringkat Universiti Malaysia Sabah UMS bersama Jabatan Perhutanan Negeri Sabah di Dewan Kampung Suremboton Tenggilan di Tuaran. Lebih 640 pokok pelbagai jenis berjaya ditanam menerusi program tersebut. Di Malaysia, wilayah Sarawak dan Sabah adalah paling aktif dengan aktiviti kesedaran penanaman pokok khususnya melibatkan remaja dan belia. Intensiti dan kekerapan hujan dikenal pasti sebagai faktor peningkatan kes denggi di daerah Sandakan dalam tempoh 43 minggu kebelakangan ini. Sebelum itu, daerah tersebut yang mencatat 80 kes meningkat mendadak kepada lebih 1,000 kes penyakit bawaan vektor tersebut. First, faktor cuaca yang mana hujan yang berlaku selang-selang bukan berterusan, dan hujan juga berlaku kita nak buat kawalan waktu subuh, waktu malam, so dia mengganggu aktiviti kawalan kita lah. Dan hujan sendiri pun boleh menyebabkan berlakunya takungan yang baru. Walaupun kita dah hapuskan takungan yang lama, kita dah letak racun semburan, mist blower semua tu. Kalau hujan turun, jadi racun tu akan terkeluar daripada bekas dan dia akan jadi bekas yang tidak beracun. Sebab ini pula denggi itu ada di sini tuna, di situ itu bakau, apa semua semak. Itu dalam bakau itu yang parit sana besar, semualah semak di sini, banyak semak. Biarpun kau kutung royong macam-macam, siapapun wakil rakyat di sini kasih urus itu lungkang, kasih lari itu dari lungkang itu jamuk. Harap pembersihan itu diutamakan lah. Itu setiap macam penduduk teman mesra kan, setiap macam kami penjual ni memang mesti kena kasih bersih lah lepas penjual itu saja. Macam orang-orang penduduk sini sajalah bagi berdisiplin lebih lagi lah. Mereka ditemui media semasa operasi semburan kabus di Taman Mesra Batu 4 di Sandakan. Menurut Dr. Johari, kaedah penggunaan racun tidak mencapai matlamat disebabkan hujan menjadikan sarang pembiakan nyamuk Aedes kembali aktif sekaligus menjejaskan aktiviti kawalan oleh petugas kesihatan. Beliau turut menggalakkan masyarakat setempat agar mengamalkan langkah 10 minit membersihkan kawasan setiap hari demi mencegah penularan denggi. Daerah Sandakan mencatat 52 wawak denggi dengan 11 kawasan panas, 4 tidak terkawal manakala 37 kawasan lagi dalam keadaan terkawal. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Lebih banyak perkongsian melalui berita wilayah selepas ini. Dengan itu, kembali bersama Diana Waidi Angkasa Puri. Dia, teruskan.